Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syafi nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamimna bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertama kali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkannya kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam bilik ini, dalam bilik kuliah ini, yang mana pada minggu lepas kita tangguhkan kelas 1 minggu. Dan kebetulan seperti ada hikmah bila rancang penangguhan, dan keadaan saya pun tak sihat waktu tu dengan demam, batuk, sesama. Memang cantiklah. Rancang tu sebelum tu, tapi memang takdir Allah begitu, ya. Jadi kita sambung pada minggu ini, masih lagi kita membicarakan tentang salatun nawafil, yakni salat sunat. Pada minggu lepas kita dah habis membicarakan salat sunat, salat hajat habis, dan pada minggu ini kita akan sambung salat tahajud, ya. Baris 4 daripada atas. Baris 4 daripada atas muka surat 39. Dan sembahyang tahajud iaitu sembahyang malam kemudian daripada tidur. Maksud kemudian daripada tidur, maknanya kena tidur dulu. Tu cerita dia. Tidur dulu, janji tidur. Dia tak kira kita tidur berapa minit, tuan-tuan. Dia bila kata tidur tu dia kena lena. Ceritanya bila tidur tu roh keluar pada badan tu, kira kita walaupun sekejap, kita terlelap kan. Kemudian kita bangkit nak buat tahajud, buatlah. Walaupun kata terlelap tu pukul berapa, biasa lepas isyak lah, waktunya memang waktu witir, waktu lepas isyak. Jadi itu syarat dia. Dia kena tidur dulu. Jadi biasanya kita hari ini, kalau boleh kita bangkit awal nak main subuh tu, kita bangkit pukul 5 pagi, subuh lah awal. Jadi bangkit siapkan diri semua, buat solat sunat apa semua, lepas tu main masjid, ya? Sebab dia sunat kita buat seorang-seorang, ataupun main masjid, buat di masjid pun boleh, tak ada masalah. Kemudian daripada tidur, sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Waalaikumsalam. Jadi maknanya dia tulis dalam kitab ni boleh kita buat sampai 8 rakaat. 2. Cuma mau tak mau, mampu tak mampu saja kita nak buat sembahyang tahajud ni. Dalam keadaan kita mengantuk tu, tuan-tuan, ujian tu. Cerita dalam keadaan mengantuk tu, kalau nak gagah 8 rakaat kira hebatlah. 2 belum tentu. Kalau jaga, alhamdulillah. Takut tak jaga, sedap-sedap azan, jadi terlepaslah. Jadi maknanya di sini boleh kita buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8 rakaat. Dan lafaz niatnya usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya, sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan dia tidak nyatakan bacaan apa di sini, tuan-tuan. Jadi maknanya boleh baca surah apa-apa. Jadi biasanya kita bicara dah minggu lepas, kalau solat sunat ini
Rakaat pertama kuliah lepas Fatihah. Rakaat kedua qul huwallah lepas Fatihah. Itu kalau nak baca ayat lain pun bacalah. Jadi kita ni standard kita orang Melayu ayat lazim je lah kan. Melainkan kalau kita hafiz lainlah. Ya, kita hafal Quran, mungkin boleh baca ayat-ayat lain yang panjang-panjang sikit. Baik. Kalau di Madinah ke Mekah sana tu, kalau tahajud depa kadang-kadang sampai panjang dia punya bacaan tu. Ya. Kita setakat kita mampulah. Baik. Habis sembahyang tahajud dan sembahyang tasbih, iaitu 4 rakaat 1 salam jika ia perbuat pada siang hari. Nampak tuan-tuan? Jadi sunat tasbih ni kalau buat siang, dia kena buat 4 rakaat 1 salam. Ya. Jadi dia ada beza waktu di sini antara siang dengan malam. Ya. Maknanya kalau siang tu 4 rakaat 1 salam. Ya. Kalau malam boleh buat 2-2. Apa kata situ? Jika ia perbuat pada siang hari atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam jika diperbuat malam hari. Jadi maknanya jadi solat tasbih ni boleh buat siang, boleh buat malam. Siang untuk siapa? Untuk orang pencen. Tuan-tuan lah. Sebab orang kerja dia payah. Waktu dia tu, dia nak curi waktu sebab dia bekerja. Waktu minum pagi pun 15 minit, sempat buat duha aja. Jadi untuk siapa? Untuk golongan pencen. Ya. Tapi tuan-tuan mengaji ilmu ni pahala banyak. Kalau ganti maknanya tak buat tasbih, mengaji ni pun pahala dah cukup banyak dah. Tak apalah, maknanya siapa yang ada kelapangan. Ya. Jadi kalau 4 rakaat boleh buat siang, malam kita buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Baik. Dan lafaz niatnya usolli sunnatat tasbihi, ya, usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatin, tu kalau siang, nah. Usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatin, tu kalau siang. Kalau malam usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi taala. Jadi bila yang siang niat 4 rakaat lah. Yang malam yang buat 2-2 niat 2 rakaat. Jangan tuan-tuan duk bercelahu pula. Hak malam pergi siang, hak siang pergi malam. Ni kita mengaji hari ni kena faham lah. Sebab selama ni kita duk ikut jemaah. Kan? Sedangkan dia solat yang boleh kita buat secara persendirian. Jadi bila kita ikut jemaah, kita tak payah pening kepala soal bilangan tasbih cukup tak cukup. Itu imam punya hal. Kita ikut je kan, imam baca. Imam lupa baca, aku pun lupa baca. Ikut je. Tapi bila kita buat seorang, kita kena tengok betul-betul. Jadi hari ni kita cuba mengaji tengok. Kalau nak buat seorang, macam mana cara dia. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat atau 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baik. Maka dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah, Alhaakumut Takasur. Sampai habis lah, hatta tumul maqabid, sampai habis. Itu rakaat yang pertama selepas Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah kita baca surah Al-Asr. Surah Wal-Asr. Ini yang disebut dalam kitab. Kita nak baca surah lain, bacalah, dia benar ni sunat belaka. Nah, jangan kita terikat sangat. Ni dah lah kita tak ingat surah Wal-Asr. Lupa surah Wal-Asr. Ngaji lama surah Wal-Asr tak boleh ingat. Sedangkan Al-Asr ni kita baca setiap kali habis majlis. Tasbih kifarah kan. Setengah-setengah ustaz dia baca. Baik. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian Fatihah, Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang keempat, kemudian daripada Fatihah, Qul huwallah. Jadi di sini, bila yang buat 4 rakaat, maknanya setiap rakaat ni, hak kita sembahyang siang ni, dia kena baca surah semualah. Lepas Fatihah ada surah dia.
Yang kita buat malam, 2 rakaat yang pertama tu ikut turutan. Dia samalah, cuma yang ni buat dua-dua, yang ni sekaligus 4. Yang beza apa? Beza dia tadi, bacaan tadi, yang 4 dia baca semua sekali. Maknanya lepas Fatihah, rakaat pertama, Al-Ha. Rakaat kedua, Wal-As. Rakaat ketiga, Qul Ya. Rakaat keempat, Qul Allah. Yang ni pun rakaat pertama, Sopa Al-Ha. Kedua, Wal-As, bagi salam. Bangkit, buat pula surah yang pertama Qul Ya, yang kedua Qul Huwallah. Baik, yang ni pada saya tuan-tuan dan puan tak ada masalah. Yang confuse bilangan tasbih lagi. Yang ni boleh jadi confuse. Baik, tengok betul-betul apa diajak dalam ni, ya. Dan kemudian dibaca tasbih ini kemudian daripada Fatihah dan surah pada tiap-tiap rakaat, dan iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada yang kita baca sembahyang, kadang-kadang kita cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan nak bagi elok, habis wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, baik, dia lepas daripada rakaat yang Fatihah dan lepas daripada Fatihah kita baca surah, lepas pada itu kita kena baca tasbih berapa kali? 15 kali. Jadi maknanya kalau 4 rakaat kita dah ada 15 kali 4. Ni hak cerita selepas surah. Kita buat begitu senang faham. 15 kali 4 rakaat. Setiap kali lepas surah kita baca tasbih 15 kali. Jangan rokok lagi ya lepas Fatihah, lepas surah tu. Baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Baca 15 kali, so jadi 4. Berapa kira berapa? Siapa pandai matematik sini? 60. Dah 60 kali kita bertasbih. Baik. Tengok sini. Biar kita ikut dalam kitab senang bagi faham. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap rokok. Okey, kemudian daripada tasbih rokok. Jadi bila kita Allahu akbar rokok tu, baca rokok punya tasbih dulu. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Lepas pada tu baru terus sambung 10 kali pula. Jadi 10 kali kita baca, rokok ada berapa kali? Kalau 4 rakaat 4 kalilah. Jadi sini 10 kali 4, ya. Ni untuk kes rokok. Jadi 40. Dah 100. Okey. 10 kali ya. Baik. Bagaimana kita nak mengira supaya senang tuan-tuan? Sebab saya duk bimbang bila kita sembahyang sunat tasbih, Allahu akbar kan. Subhanallah walhamdulillah. Sudah. Sagi duk kira tengok jari dah. Jadi kiraan jari tak payah kita tengok di sini. 4 kali 4 16. 16 kali 2 32. Jadi pergerakan mudah ialah jari ini. Ini 4 8 2 ni cukup 10. 3 ni. Faham tak saya? Jadi kita tak perlulah kita nak tengok jari kita. Subhanallah walhamdulillah sekali, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Itu je. Sebab yang banyak 10, 15 kali je. Waktu lepas surah aja. Hak yang kita baca waktu rokok, waktu i'tidal, waktu sujud tu 10. Jadi 10 kira jari 3 ni cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selesai. Jangan duk kira lagu tu. Tak kita khusyuk mayang. Nah. Maknanya pengiraan tu pada di sini. Kita boleh ingat. Jari ikat ni 1, 2, 3, 4. Ikut saktah ni, ikut dia punya ni. Okey, ikut dia punya ruas jari ni. Sebab tu ruas jari ni dia ada 3. Dia ada 3 1, 2, 3. Tapi bila kita kiraan dia kira 1, 2, 3, 4. Dia ikut border ni, sempadan ni. So 4, 4, 8. Sebab tu dalam kita nak tasbih kita guna ini 16 campur 16 32 tambah 1 33. So subhanallah 33 33 yang tak buat tasbih so boleh gunakan kaedah jari. Dia kira macam tu ya. Macam mana?
Boleh tak? Yang nak bawa tasbih tu boleh. Cuma saya risau, kita duk tekan, berapa tak tahu, tengok pula. Lagi dia ganggu, takut ganggu je lah. Kalau kita boleh, dia sebenarnya tuan-tuan, benda macam ni hanya di peringkat permulaan. Besok, bila kita dah biasa solat tasbih, memang panjang, kita dah biasa sebutan tu, jadi setiap pergerakan kita dah tahu dah 10 kali kita baca macam mana. Dia mula-mula ya payah. Sebab nak kena kira, besok-besok dah senang. Okey, jadi lepas pada rokok, lepas kita baca tasbih rokok, maka kita baca tasbih yang solat tasbih ni 10 kali. Jadi bila kali 4 rokok, 4 rakaat, maknanya dah 40. Baik. Kemudian dan 10 kali di dalam tiap-tiap i'tidal. Mana 10 kali juga kali 4, i'tidal pun hanya ada 4 kali saja. Sebab 4 rakaat juga 40. Jadi maknanya selepas kita habis, ya, kita habis rokok, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Habis itu baru kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Jangan tangan tak itu pula. Biar ajalah. Sebab waktu tu waktu i'tidal. Takut nanti kalau kita mau buat kan, bila baca subhanallah, tak jadi pening. Biar aja, ya, takut lupa, takut. Sebab waktu tu perbuatan solat ialah i'tidal. Ya, kita bangun daripada rokok. Berapa kali? 10 kali. Jadi 40. Baik. Lepas pada tu, dan 10 kali di dalam tiap-tiap sujud. Kemudian daripada tasbih. 10 kali pada sujud. Sujud di sini dia kata tiap-tiap sujud. Kita sembahyang apa sujud? 2. Satu rakaat 2 sujud kan? Jadi kalau 4, 8. Saya kira terus sujud yang kedua. Kira terus. Jadi 10 kali 8, 80. Baik. Lepas kita baca tasbih subhanarabbiyal a'la wa bihamdih, terus kita sambung subhanallah 10 kali, kemudian duduk antara sujud 10 juga tu ya. Kita akan lihat lagi, ada lagi tak apa. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap duduk antara 2 sujud, dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud yang keduanya. So saya dah gabung kat sini ya. Maknanya ni dah kira 8, kemudian 10 kali 4 lah ya, antara 2 sujud. Ni antara 2 sujud. Jadi 40. Okey. Dah berapa dah? Maknanya belum sampai 300 lagi. Teruskan lagi. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap duduk istirahat, atau 10 kali di dalam duduk tasyahud jika pada rakaat yang ada tasyahud padanya. Okey. Baik, di sini bila kita kira di sini dia dah ada 100. Ni dah 260. So baki lagi 40. Bila 4 rakaat, maka kita baca selepas tahiyat. Dia bagi pilihan, sama ada kita nak baca 10 ni, hak yang last ni, pada duduk istirahat. Maknanya, kita sujud kedua tadi, sebelum bangun rakaat kedua, kita duduk istirahat. Bukan duduk tahiyat awal. Duduk sekejap, kan bila kita duduk, kan tuan-tuan pasang, kita tak bangun terus kan. Bila kita habis rakaat tu, kita duduk sekejap, baru kita bangun. Jadi masa duduk tu dipanggil duduk istirahat. Waktu ni boleh kita baca yang 10 ni. Kalau tak baca yang waktu ni, kita kena baca waktu tahiyat akhir. Kebanyakan ustaz-ustaz kita buat dibaca pada tahiyat akhir. Selepas innaka hamidum majid, terus dia baca subhanallah. Kemudian baru bagi salam. Tak apa, maknanya tuan-tuan nak buat waktu duduk istirahat pun boleh, waktu duduk tahiyat akhir pun boleh. Cuma sekarang ni, bila duduk tahiyat akhir, dia hanya kalau mayang 2 rakaat, 2 kali je lah. So, baru 20. Faham tak? Tambah kalau mayang 4 rakaat, 1 salam, lagi 30. Maka kata dia, cuba cukupkan di mana-mana tempat asalkan cukup 300 tasbih. Dia terang kat sini ya. Kita baca bagi habis, baru faham.
Maka jadi perhimpunan sekalian tasbihnya 300 kali. Maka jika lupa ia akan membaca tasbih pada tempatnya. Lupa ke tak cukup ke, ya, maka hendaklah diperdapatkan dia pada rukun yang kemudiannya supaya genap bilangan yang 300 itu. Jadi cerita senang faham, terlupa mana-mana kita cuba dapatkan pada rukun yang seterusnya. Kadang-kadang mungkin tak cukup 15 sini, kita boleh cover dekat rokok. Yang penting dalam 4 rakaat tu kita cukup 300 kali tasbih. Jadi nak eloknya waktu duduk istirahat tu kita baca juga 10 kan. Kemudian tahiyat akhir 10 cukup 40 300. Maka genaplah cara kita solat sunat tasbih. Jadi saya rasa nampak kot cara ni kan, baru nampak jelas. Sebab kadang-kadang bila kita mengaji terus duk ajak, dia cakap mulut ni buat guni ni kita tak apa jelas nampak. Jadi bila saya tulis macam ni mudah-mudahan nampak, ya. Untuk coverkan beri cukup lagi 40, maka kita baca waktu duduk istirahat ataupun kita baca ketika tahiyat akhir. Ya. Tak ada, maknanya terus tahiyat akhir. Dia tak ada tahiyat awal lah. Kira 4 rakaat tu non-stop lah. Nampak nah? Ni yang orang pencen nak buat ni. Baguslah mengaji ni ya. Belajar kita nak buat. Jadi macam yang zuhur lah. Cuma ibarat sembahyang zuhur yang tak ada tahiyat awal. Ibarat. Kira lah tahiyat akhir. Tu maknanya ya. Jadi kalau kita buat 4 rakaat terus, bacaan yang 10 yang akhir ni kan boleh buat waktu duduk istirahat. 1, 2. Dah cukup dah. Dah boleh cover. Tambah lagi 10 waktu tahiyat akhir cukup 300. Biasa kali pertama buat yang tak nak buat ni. Kali pertama buat memang keliru jumlah. Cukup ke tak aku tadi? Tak apa, esok buat balik. Lama-lama akan jadi cukup. Permulaan memang macam tu lah mana-mana pun. Bukan semua orang perfect yang tuan-tuan. Tak ada. Semua belajar daripada kesilapan. Yang penting kita ada inisiatif untuk kita buat. Baik. Maka segala sembahyang sunat yang tersebut ini tiada ditututi berjamaah padanya. Hak kita duk bicara daripada minggu lepas sampai tajuk solat tasbih ni, yang ni tak dituntut berjemaah. Maknanya dituntut keseorangan secara individu. Cuma kita duk buat berjemaah tu sebab nak bagi biasa, nak bagi belajar, nak bagi ada semangat. Sebab kadang-kadang kalau harap seorang jadi payahlah kan. Faham-faham je lah. Di Malaysia faham-faham je lah ya. Jadi itu sebab buat jemaah. Biar ada semangat sikit. Dan satu bahagian lagi disunatkan berjemaah padanya. Yang akan kita bicarakan ni sunat berjemaah iaitu sembahyang hari raya. Ni kalau sembahyang seorang kat rumah gila lah ya. Jadi semua bakat sembahyang di masjid sebab nak menunjukkan kemeriahan, seronoknya kita hari raya. Maka kita buat berjemaah. Ni sunat berjemaah. Dia tak sunat sembahyang seorang, kena berjemaah. Dan sembahyang gerhana. Tak kiralah gerhana bulan ke gerhana matahari, sunat buat jemaah ya, sebab dia ada khutbah dan sebagainya. Dan sembahyang minta hujan. Seperti lagi akan datang pada segala tempatnya. Maknanya dia akan cerita lagi tuan-tuan, tajuk khas solat al-istisqa kita akan bicarakan nanti dalam kitab ni juga nah. Ini dia cuma habaq dulu, nanti akan ada tajuk khas untuk tajuk ni. Dan sembahyang tarawih, kemudian demikian juga disunatkan berjemaah padanya. Tarawih ya. Dan iaitu 20 rakaat dengan 10 salam. Ni hak kitab sebut 20 ni. Kita zaman lah duk petikai dah. Kitab lama-lama semua suruh buat 20. Ibadat setahun sekali, kalau malas kat payah. Saya cakap senang logik ya. Kan, ibadat setahun sekali, kalau jenis malas ke cukup-cukup ni, payahlah kita dah lah dosa banyak. Kalau tak topak dengan benda-benda yang macam ni, bimbang-bimbang kita punya alat timbangan besok tak cukup. Kan, timbang-timbang berat kau belah dosa banyak. Jahanam kita. Sebab itulah benda macam ni lah nak topak.
penat tak kira kita di Malaysia ni kira tak lama tuan-tuan. Cuba sampai Mekah buat di Mekah. Tapi kadang-kadang sebab imam tu sedap baca, kita rasa tak rasa lagu mana, dia tak rasa lengah apa. Tu je lah. Okey. Jadi itu kelebihannya. Buat je. Maka tiada sah dikerjakan 4 rakaat atau lebih dengan 1 salam dan waktunya waktu witir. Dia kata sini tak sah mayang tarawih tadi 4 rakaat tak boleh. Atau lebih dengan 1 salam, dia kena buat 2. Dia tak boleh buat 4-1. Faham maksud saya? Yang kes tarawih ni ada huraian buat tarawih ni. Begitu. Dan waktunya waktu witir. Waktu tarawih mesti waktu witir, iaitu kemudian daripada sembahyang isyak hingga fajar. Waktu solat tarawih. Dia sentuh sikit di sini Waktu witir waktu lepas isyak lah. Dan sunat diqadakkan segala sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Apabila luput ia, seperti sembahyang 2 hari raya, boleh qada. Sunat kita qada. Tapi qada seorang-seorang lah, siapa nak jemaah kita? Main lambat pasal apa? Orang mayang 8.30, pukul 10 dia main masjid dan mayang. Maka sunat dia qada sembahyang raya. Sunat. Dia buat seorang lah. Dan sunat duha, tuan-tuan boleh qada. Macam hari ni kita kelas, kita kan tak sempat mayang. Tak lagi tuan-tuan, tak lagi ada kelas lagi kan. Maka lepas lohak buatlah sunat duha, qada. Dia boleh. Boleh qada. Dan segala sunat rawatib boleh qada yang mengikut bagi fardu. Nampak yang kita persoalan minggu lepas dah jawab pada minggu ni. Maknanya solat sunat ni boleh diqada. Terutama solat sunat yang berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan waktu tentu boleh kita qada. Habis cerita sunat. Baik. Kita masuk tajuk baru, faslun fil awqatil lati tukrahu. Baca tuk isim fi'il majhul. Ya. Boleh. Kita solat dia sebelum kita nak bermusafir ke ataupun semasa kita sedang bermusafir? Maknanya dalam perjalanan. Setahu saya sebelum bergerak. Kat rumah. Yang saya tahulah. Tajuk tu ada kita bercakap nanti, ada. Banyak lagi kita akan bercakap fokus lepas ni. Nanti kita tengok balik sebab saya pun ingat lupa tu. Okey. Baik. Faslun fil awqatil lati tukrahu as-salatu fiha. Yang ni kita mengaji bahasa Arab sikit lah. Walaupun tuan-tuan dah habis dah, tak apa. Yang kita mengaji. Pasal apa dibaca tukrahu? Hari itu masa mengaji bahasa Arab, dia ajak tak fi'il majhul? Dia tak ajak. Tak ada kot no. Mengaji tak ada habis, tok guru tak ada. Dulu gitu kan, tak ada habis tok guru mati. Lagu tu lah. Sebab merah dia tak pun nak boleh padam no. Faslun tajuk dia. Baik. Saya sebab nak sentuh sini sebab saya bimbang kita baca salah baris. Jadi makna berlari. Faslun ni fasal lah bab fi fil awqati, kena baca ti lah sebab ada huruf fi, huruf jar huruf jar. Allati yang sifat, yang ni kita baca tukrahu. Mana-mana fi'il yang dibaca dengan huruf hamzah di awal, okey, atas wazal tuf'alu ke
bermaksud di. Yang dibaca dengan baris dhammah di awal, dia maknanya di. Yang dibenci sembahyang padanya. Maknanya fasal membicarakan waktu-waktu yang dibenci sembahyang padanya. Yang Allah tak suka kita sembahyang pada waktu tu. Ini kisah yang sunat lah ya. Faham tak? Sebab dia baca tukrahu, dibenci. Apa saja yang baca tu lah, tuf'alu. Umpamanya kita baca perkataan, selalu kita dengar kan, tujibu, kan, nudiya lis-salah. Hari Jumaat kan, iza nudiya lis-salah, kan, hari Jumaat. Semua diseru, diwajibkan. Maknanya yang bunyi u tu maknanya di. Dipanggil fa'il majhul, ya. Di. Yang detail nanti kena baca bahasa Arab lah. Cuma saya ceritalah bila masuk bab macam ni takut salah baris. Kalau baca takrahu, yang membenci. Siapa pula benci? Sebab dia ada lain di sini ya. Maknanya sini dibenci sembahyang padanya. Tak digalakkan kita sembahyang pada waktu ni. Baik. Makruh padanya sembahyang. Dan tiada sah sembahyangnya lagi haram. Itu dia. Berat ni. Jika dikerjakan dia pada lain daripada tanah haram Mekah. Ada nombor 3 di situ. Maka iaitu 5 waktu dihurai. Yang maksud 5 waktu di situ. Baik. Di tanah haram, masjid haram, buatlah mayang waktu mana pun. Tidak ada masalah. Lain pada tanah haram, ada had dia. Ada kriteria dia, ada syarat dia. Baik, kita lihat yang tepi ni tuan-tuan. Lihat tepi ni. Sebab dia nak cerita huraian nombor 3. Lihat sebelah kiri sekali. Baik. Qauluhu, iaitu 5 waktu. Bukan kitab ni. Dia di sini. Ni. Sebab kita huraikan yang nombor 3 ni. Tuan-tuan, kita baca yang fahras ni. Fahras tepi ni nah. Takut yang tak nampak ni. Sebab dia hurai nombor 3 ni. Qauluhu, iaitu 5 waktu, apa dia? Adapun sembahyang yang diharamkan dalam segala waktu yang 5 itu, iaitu sembahyang yang tiada baginya sebab. Iaitu sembahyang sunat mutlak, tak boleh. Dan sembahyang tasbih atau ada baginya sebab yang terkemudian daripadanya seperti sembahyang sunat ihram dan istikharah yang diperbuat ia pada tempat yang lain daripada tanah haram Mekah, maka adapun sembahyang yang ada baginya sebab yang terdahulu daripadanya atau yang berserta ia dengan dia seperti sembahyang qada, fardu atau sunat dan sembahyang jenazah dan sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana dan sembahyang nazar dan sembahyang hari raya, sembahyang duha dan sunat tawaf dan sembahyang tahiyatul masjid dan sujud syukur dan tilawah, maka tiada haram sekalian yang tersebut itu di dalam segala waktu yang 5 itu. Adapun tanah haram Mekah sama ada Masjidil Haram atau yang lainnya, maka tiada haram di dalamnya memperbuat sekalian yang tersebut itu dalam segala waktu. Jadi huraian ni dalam kitab Sabilul Muhtadin, kitab fiqh ya. Baik, yang kita bercakap tadi tu sembahyang boleh buat. Jadi dalam waktu 5 ni kita akan lihat kejap lagi apa sembahyang yang tak boleh buat. Sembahyang sunat mutlak tak boleh. Sesaja sembahyang lah. Ya ada 5 waktu ya. Kita lihat. Pertamanya, balik kepada muka surat kita ni balik ya. Yang tajuk ni bagi kedua. Pertamanya waktu naik matahari hingga naik segalah kadar 7. Waktu syuruk waktu matahari naik sampai segalah tu, waktu tu tak dibolehkan kita sembahyang sunat. Sunat mutlak, sunat lain tu yang kita baca tadi tu boleh. Okey, yang tak boleh ni sembahyang sunat mutlak. Waktu naik matahari hingga naik segalah kadar 7 hasta, dan keduanya waktu kedua. Hak ni pertama naik matahari. Matahari hingga segalah. Baik. Waktu kedua, rambang. Waktu rambang-rambang tengah berdiri hingga gelincir, melainkan pada hari Jumaat.
kita kata rembang lah. Ada rembang, ada rambang. Rembang matahari. Kalau matahari duduk terpacak atas kepala tu. Waktu tu. Solat duha boleh buat ya. Dia solat sunat lain. Solat duha tak ada masalah dia kata. Yang tadi. Waktu matahari terpacak atas kepala tu. Yang tu tak boleh buat solat sunat. Mutlak ya. Nombor 3. Kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari segala. Jadi lepas solat subuh tak ada sunat ya. Sebab tu subuh tak ada ba'diyah. Dia cuma ada qabliyah. Kita dah cakap minggu lepas kan. Dan lafaz solat kita pun tidak boleh kita menyebut qabliyah pada subuh. Hanya sunat biasa. Usolli sunat subuhi raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan sebut qabliyah sebab dia tidak ada ba'diyah. Jadi tidak ada solat sunat selepas solat subuh. Keempatnya, kemudian daripada sembahyang asar hingga jatuh matahari. Jadi yang keempat ni lepas solat asar sampai matahari jatuh, tak boleh sembahyang sunat. Yang boleh apa? Solat jenazah boleh. Hajat sesuatu ya, yang tu tak ada masalah. Saja nak sembahyang sunat tak boleh lah. Yang kelima, ni dia lah. Kelimanya, pada waktu kunang-kunang matahari hingga jatuh matahari. Senja kuning-kuning. Kunang pun dah. Okey. Kuning matahari. Apa bahasa orang putih apa? Sunset. Yang orang suka ambil gambar kat laut tu kan. Matahari tu. Waktu tu dia suruh ambil gambar matahari, tak tahu sembahyang. Ataupun bersedia ke masjid. Ceritanya sedang bersedia untuk ke masjid. Okey. Baik. Maka haram sembahyang pada segala waktu yang tersebut, lagi tiada sah jika sembahyang yang lagi tiada sah jika sembahyang yang mempunyai sebab yang mutaakhir seperti sembahyang sunat ihram dan sembahyang istikharah, atau yang tiada mempunyai sebab seperti sunat mutlak dan sembahyang tasbih. Ini maknanya sembahyang yang tak boleh kita buat. Dan tiada haram sembahyang yang terdahulu sebutnya atau menyertai yang terdahulu yang kita baca yang dekat tepi tadi ni. Yang tu boleh buat. Maka yang terdahulunya sebabnya seperti sembahyang fardu. Kita sembahyang fardu sebab jam dan sebagainya, sampai-sampai tu kira dah lewat sangat dah kan. Sembahyang fardu boleh, yang tak boleh sembahyang sunat. Dan sembahyang qada, sembahyang qada fardu. Okey, jadi sembahyang qada fardu ni boleh. Atau sunat dan sembahyang jenazah boleh. Dan sembahyang yang dinazarkan dia boleh. Jadi kadang-kadang kita bernazar nak sembahyang sunat. Katakanlah tiba-tiba dapat WhatsApp, tender anda telah diluruskan. Contohlah kontraktor kan. Jadi kita duduk nazar dah lama dah sebut kat bini kita ni, kalau abang dapat tender ni nak sembahyang sunat 2 rakaat. Dapat WhatsApp tu memang waktu yang tak boleh. Maka sebab dia nazar, maka boleh dia sembahyang sunat. Sebab dia nazar. Time dapat WhatsApp tu, time waktu yang tak boleh, maka dia boleh sembahyang. Sebab ni pengecualian. Kenapa? Kerana dia nazar. Nazar ni wajib. Wajib dibuat. Dan sembahyang ma'adah. Ma'adah ni sembahyang ulang. Ulang sembahyang. Dia banyak cerita ni. Saya urai sikit. Tuan-tuan perasan, kadang-kadang kita masuk masjid, kita dah sembahyang seorang-seorang. Tiba-tiba nampak orang nak sembahyang jemaah. Maka kita boleh ulang sembahyang. Itu dipanggil ma'adah. Sembahyang ulang. Jadi dalam pandangan mazhab, dalam 4 mazhab, 3 sepakat katanya sunat kita ulang balik hak jemaah tadi. Hak seorang ni kira dapat pahala gitulah, kita buat lagi sekali. Kalau rajin lah, kalau malas next start mutu balik ya. Ni cerita hukum. Maknanya yang ada. Kan kadang-kadang kita masuk masjid kan. Kadang-kadang kita masuk, orang dah sudah sembahyang. Duk cari nak ikut siapa jemaah.
Sebab itu kalau siapa yang pandai, dia akan cari siapa-siapa yang tengah tak habis, dia akan jadi masbuk. Okey. Orang datang belakang ikut sebab nak ambil pahala jemaah. Ini kes kalau tak ada, dah habis semua dah, orang dah keluar masjid semua, kita masuk-masuk, mungkin tak perasan, kita semayang. Tiba-tiba tengok ada jemaah tengah semayang, memang ada imam makmum, kita boleh ulang semayang. Itu dipanggil semayang ma'adah. Solat al-ma'adah, solat pengulangan. Ataupun tuan-tuan, kita musafir, saya daripada Kedah, buat jamak siap-siap di hentian Art-Art mana-mana, Tapah ke mana kan. Sampai-sampai Putra Perdana, Isyak masuk. Saya dah jamak lah tadi. Maka sunat saya pergi semayang Isyak dengan masjid. Tu dia kata, yang ada sunat di sini. Walaupun time tu time yang tak boleh, maka boleh, hukumnya boleh kita pergi semayang. Kita sunat digalakkan, walaupun kita dah jemaah, kita dah jamak. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan perasan, bila kita dalam musafir, pergi musafir kan, waktu kita musafir, kita boleh agak-agak jadual perjalanan kita nanti. Contohnya kita kena sampai dalam beberapa jam, kita kata mungkin waktu ni takut nanti jam sebagainya, kita jamak siap-siap. Katakanlah kita jamak, ready lah, tuntutan kita dah selesai. Bila sampai satu masjid kita nak rehat, tiba-tiba masuk waktu yang kita dah jamak tadi, waktu asar, maka sunat kita ulang semayang balik jemaah. Pergi semayang dengan jemaah, dapat pahala tuan-tuan. Ini dia panggil solat ma'adah, kita ulang balik semayang. Niat macam biasa balik ya. Bukan niat jamak lah, kita ikut makmum lah. Sebab ini cerita kalau kita mana-mana kan, kita berlaku banyak kan, kita buat jamak siap balik Putra Perdana, tiba-tiba azan, kebetulan kuliah habis lewat, kan berlaku gitu. Saya selalu gitu kadang-kadang, sampai rumah tiba-tiba mereka baru azan dan baru nak qomat sebab dah kuliah habis lewat. Maka sunat bagi saya datang ke masjid, buat semayang Isyak berjemaah dengan jemaah masjid, walaupun saya dah buat jamak. Itu dipanggil pengulangan semayang. Ini disebut dalam kitab solat al-ma'adah. Jadi 3 mazhab kecuali Maliki, dia sepakat bahawa sunat, bahkan digalakkan kita ikut jemaah supaya pahala tu lebih, walaupun kita dah buat semayang seorang. Faham lah? Tu jangan duk confuse lagi. Ini sunat tuan-tuan, tak nak buat tak apalah sebab kita dah buat dah. Cuma pahala sunat, cerita bab sunat kan. Dan sunat wudu boleh buat, dan sujud tilawah dan syukur. Okey. Dan yang menyertai sebabnya seperti sembahyang gerhana dan minta hujan, ini semua sunat-sunat yang boleh kita buat pada waktu-waktu yang tak boleh tadi. Dengan sebab sesuatu. Okey, boleh faham lah? Maknanya tak susah sangat pun. Cuma kita nak nampak ilmu tu boleh nampak jelas. Baik. Faslun fi salatil jamaah. Ni cerita sembahyang jemaah. Bab ni panjang tuan-tuan. Cerita sembahyang jemaah ni berapa lai ni. Maknanya banyak masalah berlaku. Ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang berjamaah. Bermula sembahyang berjamaah lain daripada Jumaat, fardu kifayah atas laki-laki yang merdeka, lagi mukim, lagi yang menutup aurat, dan berjamaah bagi laki-laki pada masjid terlebih afdal. Baik, poin di sini. Hukum yang mula-mula dalam agama kita, sembahyang jemaah ni fardu kifayah atas laki-laki. Perempuan tak sebut pun. Laki-laki yang merdeka, bukan hamba lagi mukim, mana lagi duduk kawasan tu, memang penduduk di situ, penduduk Taman Putra Perdana. Lagi dia ni memang bukan pakai seluar pendeknya, dia memang pakai seluar panjang. Dan berjamaah bagi laki-laki pada masjid terlebih afdal. Hukum fardu kifayah, bila kita pakat buat, yang lain tak buat, tak ada masalah. Cuma dia kata di sini, afdal bagi laki-laki sembahyang berjamaah di masjid. Ni yang kena faham ni. Perempuan tak apa, hak laki-laki ni afdal. Baik. Dan hasil fadilat berjamaah dengan seorang imam dan seorang makmum, hasil maknanya sekurang-kurangnya yang dikatakan jemaah itu ada seorang imam dan seorang makmum. Maknanya
Kadang-kadang berlaku di mana tuan-tuan? Tuan-tuan perasan kita berhenti di RNR kan. Ramai tengok dah kadang, dia ni mayang tani, dia ni mayang tani, dia ni mayang tani. Apa salah kita ajak jemaah sekali? Kadang-kadang orang, yalah biasanya yang jemaah, jamak pun boleh jemaah apa? Apa susah sangat? Yang faham lah. Jadi di sini saya lihat, kadang-kadang ramai yang rasa dia nak cepat makali. Saya lihat faktor masa lah. Kadang-kadang dia penumpang bas, saya terpaksa bas nak jalan, so dia buat seorang. Kalau indahnya kalau kita dapat buat secara jemaah, maknanya seorang imam, seorang makmum. Nanti yang lain akan datang ikut belakang. Yang fahamlah yang faham. Sebab dia nak mengejar pahala jemaah tadi tu. Okay. Itu sekurang-kurangnya ada seorang imam dan seorang makmum. Demikian lagi hasil bagi makmum akan fadilat berjemaah serta imam pada lain daripada jemaat selama belum memberi salam imam, salam yang pertama, dan jikalau tiada ia duduk sertanya sekalipun, maka jika menyertai takbir makmum dengan salam imam, maka padanya khilaf antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Baik, ni cerita nak dapat solat pahala jemaah. Jadi dia kata sini, selagi mana imam belum bagi salam, kita main takbir duduk, maka kita dapat pahala jemaah. Cuma berapa 27 tu tak tahu berapa kita dapat grade dah. Bukan penuh lah, sebab kita tak ikut bersama imam. Cuma yang menjadi khilaf ulama, kita takbir, imam bagi salam. Adakah dapat kira jemaah ataupun tidak? Yang tu khilaf. Sebab salam pertama tu rukun. Mana bila bagi salam tu selesai dah sembahyang dia tadi. Maka kita yang main tadi ni dapat ke tidak bila kita kata Allahu Akbar, dia Assalamualaikum. Tak dan kita nak duduk. Maka di situ ada perbezaan pandangan antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Jadi maknanya kalau kita rasa tak yakin, tak payah ikut, tunggu siapa-siapa mai, ajak buat jemaah lain. Buat saf lain di belakang. Tak ada masalah. Ni kadang-kadang 20 nak ikut kau. Buat lain, serupa kak. Ada seorang imam, ada makmum, buat kat masjid, pahala tahiyat masjid pun dapat, pahala i'tikaf dapat. Jadi banyak benda kita boleh kejar dalam masjid. Tak perlu kita nak follow orang ni, nak semata-mata nak dapatkan, sedangkan ramai kat belakang kita. So buat jemaah yang baru, semayanglah, tak ada masalah. Begitu, itu maksud sini ya. Adapun berjamaah pada sembahyang Jumaat, maka fardu ain. Fardu ain maknanya orang lelaki yang mukallaf tak pi berdosa. Jumaat. Jemaah boleh kira lagi. Jumaat dia wajib. Cuma kadang-kadang confuse, kadang-kadang saya bayang kat luar ni kan. Kita rakaat pertama, depa baru sampai mutu, sampai nyanyi. Relax je, tak ada apa-apa, relax, tutup jalan. Kita nak masuk rakaat kedua dah. Khutbah memang tak dengar lah. Kan masjid kita kan, temalah lah zuhur awal kan. Jadi kesian hak jojoh tu main tak dan. Tu yang kata cuti Jumaat tu bagus. Kita nak buat ke mana? Hak yang nak sembahyang lah kan, hak tak mahu sembahyang, dia tak kira cuti hari apa. Tak peduli dia. Baik. Maka tiada hasil ia dengan kurang daripada serakaat. Makna di sini, tanpa alasan yang munasabah, dia memang saja main lewat, tak dapat rakaat, dia hanya sempat satu rakaat, tiada hasil, maknanya tiada dikira dia mendapat jemaah dalam solat Jumaat tadi. Dia mesti 2 rakaat tamam. Sebab tu jangan main lewat. Kecuali lah kalau ada keuzuran. Itu bab lain. Memang dia boleh sambung. Ni cerita hak memang jenis main lambat. Kadang-kadang dia main awal tuan-tuan, dia isap okok. Tukar motor isap okok. Ada habis macam tu. Main awal. Ada hak main awal pula suka duduk kat belakang. Orang main lewat, silakan. Dia main awal pergi duduk belakang. Dia macam-macam. Ada main awal nak makan pisang. Serupa, banyak. Pisang aja. Dia niat pada rumah tu, dia niat nak main mayang awal tu sebab nak makan pisang pun. Lebih teruk pada kera makan pisang. Pasal pisang mahal. Macam-macam. Ambil bekat Jumaat kan. Dia duk risau saya kalau mayang dulu tak dan. Jadi main makan dulu.
Macam-macam lah orang hari ni, macam-macam niat dia tu. Mai awal tapi niat tak kena. Dan wajib atas makmum meniat mengikut imamnya. Maka jika tiada ia niat, nescaya jadi sembahyangnya seorang diri, melainkan pada sembahyang yang disyaratkan berjamaah padanya seperti Jumaat, maka tiada sah sembahyangnya. Baik, ini antara perkara kena tengok dalam solat jemaah. Makmum kita mesti niat ikut imam. Tu yang dikatakan makmuman lillahi ta'ala. Ya, jangan main takbir tak tahu apa-apa. Mana kita bersedia untuk solat ikut imam. Penting tu. Kalau kita tak niat ikut imam, jadi sembahyang seorang lah. Tu dia kata sini, jadi sembahyang seorang. Kalau Jumaat pula buat seorang, maka tiada sah sembahyangnya. Kan? Kalau Jumaat dia buat seorang. Dia orang gila ataupun jalan sesat. Dia dua tu je lah. Baik. Maka wajib niat mengikut imam pada yang lain daripada Jumaat itu bukan syarat bagi sahnya, bahkan ia syarat bagi mengikut. Maka jika mengikut ia dengan ketiadaan niat atau syak akan niatnya, batal sembahyangnya jika panjang menanti akan imam pada suatu perbuatan. Baik, kita baca ulang balik ni, supaya nak faham ni. Maka wajib niat mengikut imam, tu wajib. Pada yang lain daripada Jumaat. Jumaat memang confirm lah. Itu bukan syarat bagi sahnya, bahkan ia syarat bagi mengikut. Maka jika mengikut ia dengan ketiadaan niat qudwah atau syak akan niatnya, batal sembahyangnya jika panjang menanti akan imam pada sesuatu perbuatan. Jadi panjang menanti akan imam, maknanya sini dia nak sembahyang jemaah. Jadi kadang-kadang berlaku dalam sembahyang, imam tu mungkin terlalu panjang bacaannya. Maka dia ni tadi, dia niat ikut imam sebab nak jemaah. Atas alasan sesuatu, tiba-tiba imam terlalu panjang bacaan sedangkan dia ada benda lain. Maka niat dia tadi, niat dia ikut imam tadi, dia apa dia panggil? Dia bukan mufarakah. Bila dia dah berubah benda tu, maka sembahyang tadi jadi batal. Dia bukan imam tadi. Sebab itu bila kita nak ikut imam, faham gini mudah Bila kita niat ikut imam, apa saja perbuatan imam kita kena ikut, dengar, taat, buat. Jangan komplain dalam hati. Imam baca lambat, komplain. Dengan sembahyang dia boleh komplain tu. Dahsyat dia. Okey. Imam laju sangat pun dia komplain. Tak kena saja pada pandangan mata dia. Kita ni tuan-tuan, cuba kalau kita jadi imam tak? Rasa macam mana? Kita sedap mengatakan yang dia kat depan tanggungjawab cukup besar tau. Bukan senang menjaga makmum ni, jadi hukum tu berat. Sebab itu kita yang ikut imam ni redha dan ikhlas. Jangan kerana terpaksa. Ni kena faham betul-betul. Kadang-kadang kita tak puas hati dengan imam tu, kita dah mula niat lain. Tak. Solat fardu ni makmum Allah Ta'ala, bila kata-kata makmum, kena ikut apa saja perbuatan imam selagi mana tidak menyalahi peraturan solat. Ni kena faham betul-betul. Kalau ada penyelewengan berlaku, waktu tu kita kena mufarakah lah. Ataupun bila dah tegur, tak berkesan. Okey? Tegur pun tak dengar, tegur pun tak dengar, itu lain lah. Macam saya cerita minggu lepas kan, imam yang kami sembahyang di Masjid Seri Aman tu, yang dibaca salah Fatihah tu kan, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, dia diam. Orang tegur subhanallah. Yang menegur satu hal. Biasanya kalau dah salah baca, tegur bacaan tu. Tak payah subhanallah. Sebab subhanallah ni kalau macam teraduk rakaat kan. Yang menegur tu pun, Pak Bilal tu pun, ni jenis tak ada khusus kat rasa-rasa. Jadi 3 kali imam tadi salah.
Yang akhirnya dia ulang balik Fatihah. Baru betul. Jadi maknanya kadang-kadang imam pun boleh diganggu oleh syaitan ketika jadi imam. Jangan ingat imam tu hebat kat depan ni, syaitan tak kacau. Lagi besar pakat jeneral kacau dia. Hak makmum mungkin meja ke bawah. Hak yang imam ni meja jeneral ke atas. Berge jeneral yang duk kacau imam ni tuan-tuan. Sebab tu menyebabkan celaru, lupa, macam-macam. Yang baru ni imam kita kan dia buat apa? Yang Ustaz Yusof kan, dia baca dia lupa kat tahlil kan. Selawat tu dia ulang balik macam mana tah? Yang lepas isyak baru ni. Jadi maknanya kadang-kadang yang biasa berlaku ialah kelupaan, taradud, rakaat. Ni selalu berlaku. Kita yang ikut imam, kita taklah rasa tanggungjawab tu berat sebab kita ikut dia. Cuma kena dalam sembahyang kena ingatlah kalau 4 rakaat kita 4 rakaat. Kalau berapa imam tu salah, tegur imam. Gitu ya. Tu kena faham betul-betul. Bukan senang ya. Ni bila cerita bab ni tapi pakat tak mau jadi imam belaka takut. Salah juga tu. Tak ada orang jadilah naiklah ya. Bantu belajar tak apa tuan-tuan. Baik. Dan jika meniat makmum akan mengikut imam pada tengah sembahyangnya, sah serta makruh. Dia sah tapi dibencilah. Kena niat ikut tu di awal. Ini kes yang tak tahu apa lah kot ni Maknanya yang memang tak erti apa. Dia main Allahu Akbar. Aku ni main suara ikut imam ikut imam. Baru perasan. Jadi dia niat tengah-tengah tu. Dia mayang jemaah sekali, dia ikut. Cuma gamaknya ni dia jenis orang tak ada ilmu lah ya. Allah Akbar ni. Aku ni ikut imam ke tak lah. Dia duduk pening. Maka dia niat tengah tu, mayang dia sah. Tapi benci. Allah Ta'ala tak suka perbuatan tu tadi. Ada tuan-tuan, hak duk cerita dalam kitab ni, benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Kadang-kadang dia main ikut mayang, dia tak tahu mayang apa pun. Zuhur ke asar tu, dia main ikut lah. Tak tahu kelak-kelak matahari duk, asar rupanya tu. Saya ingat zuhur tadi. La haula wala. Ada hal macam ni tuan-tuan. Tak tahu waktu dia main ikut mayang. Di kaki masjid dia main, tapi dia tak tahu mayang apa. Sedap-sedap lepas mayang baru dia tahu mayang apa. Pun macam tu juga. Jadi dia kata di sini, mayang tu sah selagi mana kita ikut imam. Cuma perbuatan tadi makruh lah, maknanya dibenci. Ya, dibenci. Dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Di pahala jemaah tu tak ada lah, dia cuma dapat mayang sah ikut gitu je lah. Sebab dia niat di tengah. Dan tiada wajib imam meniatkan imam pada sah diikuti dengan dia pada sembahyang lain daripada jemaat, bahkan sunat jua. Maka jika tiada ia meniatkan imam jadi sembahyang seorang diri. Ingat ni tiada wajib imam meniatkan imam pada sah diikuti dengan dia pada sembahyang lain daripada jemaat, bahkan sunat jua. Maka jika tiada ia meniatkan imam jadi sembahyangnya seorang diri. Nak faham macam mana ni tuan-tuan? Saya pun tak faham ni. Yang kali baca ni Yang Rumi baca macam mana? Sama ya. Agak pelik di sini dia kata dan tiada wajib imam meniatkan imam pada sah kita baca lati dulu, baca lati kadang-kadang ingat balik. Dia kadang-kadang bila baca kuat ni, so kita tenung balik ayat dia. Pada sah diikuti dengan dia pada sembahyang lain daripada jemaah, bahkan sunat jual. Yalah.
Baik, senang faham ni. Macam puan cerita, imam niat di imam, kalau dia tak niat imam, dia kira mayang seorang, senang faham. Jadi terjemahan teks Arab ke Melayu jadi kadang-kadang jadi bengong pula kita. Ya. Maknanya yang jadi imam tu kena niat imaman lillahi ta'ala. Jadi makmum lillahi ta'ala. Kan selesai gitu. Kalau tak niat imam, kira mayang seorang lah dia. Adaan lillahi ta'ala. Jadi kita berhenti di sini lah. Okey. Kita semayang juga dah satu dua rakaat kan datang kita jadi gimana? Macam mana? Okey. Soalan. Jenis kita semayang orang main tepuk belakang. Sebenarnya dalam kitab tak ada istilah tepuk belakang tau. Ni budaya kita lah. Saya bimbang tepuk belakang kalau imam tu kaki latah, Jahannam. Imam kaki latah, Jahannam. Dia hanya perlu takbir kuat sebelah kiri, sebelah kanan imam kalau lelaki-lelaki ikut. Jadi imam yang jadi sembahyang seorang tu dia kena tahu sekarang ni dalam keadaan berjemaah dah. Dia kena tukar niat jadi imam. Tu dalam ni lah, maknanya di sini boleh faham begitu juga. Jadi isu yang timbul kadang-kadang dia tak tahu yang jemaah ikut belakang. Karena kejahilan jemaah tadi juga. Sepatutnya bila takbir intikal, ya, Allahu Akbar, so makmum tu kena kuat sikit. Allah, so dia perasan bahawa di belakangnya sedang ada jemaah yang ikut dia solat. Maka dia kena tukar niat jadi imam. Waktu tu dia berlaku pada perbuatan sendiri, ya. Bila kita dah sebut tu orang ikut ramai-ramai tu sudah jadi jemaah. Cuma isu sekarang ni ialah kita tak perlu nak menepuk bahu ataupun hanya dibenarkan. Itu pun saya dah baca banyak kitab, tak ada pun sebenarnya pun dia punya sanad ataupun dalil. Hanya dalam kitab-kitab lama dia tulis sentuh. Kita kadang-kadang pepuk kuat gitu. Terkejut sama Allah tu. Jangan tuan-tuan kalau ada penyakit jantung, pergi. Hamba Allah meninggal ketika solat. Kita baca seronok kan? Bagus dah dia ni. Rupanya kawan terkejut jantung. Pasal makmum datang belakang tepuk. Jadi kita jangan takbir kuat sikit, Allahu Akbar. So dia boleh tahu bahawa sekarang ada jemaah ikut dia. Sebab ada berlaku di tempat-tempat awam. Sebab tu tuan-tuan, nak ikut orang semayang di tempat-tempat awam ni, tuan-tuan tengok pakaian dulu. Kalau cakap seluar jean, t-shirt ni nak ikut tak ikut, ikut tak ikut. Tengok watak si semayang. Kalau tengok betul-betul orang yang ada ilmu, ikut. Jangan mengikut sembarangan nak ambil pahala jemaah. Kadang-kadang orang yang jadi imam tu pun dia ada kejahilan dia juga. Betul, kadang-kadang kita salah ikut sampai kesudah dia tak tahu yang dia tu jadi imam. Kita ikut dia. Dia baca pelan, tak dengar. Jadi tengok orang dulu ni tuan-tuan, jangan mengikut gitu je. Nak mengejar pahala kadang-kadang kita silap. Tengok watak orang solat tadi, sudut pakaiannya, tertib solatnya, nak ikut jemaah kan senang ya tuan-tuan. Jadi bila ada benda macam tu, barulah kita ikut. Kalau tak ada, tengok ada kecacatan, kekurangan, jangan ikut, kita buat seorang kita. Biar orang lain ikut kita tak apa. Ya, sebab ni jenis ilmu. Solat ini kena ada ilmu. Ya. Ya. Boleh ke yang musafir ni buat jemaah lain untuk jemaah dia kena tunggu habis dulu lah. Dia apa salah dia ikut je. Kadang saya tak faham gini tau. Kita musafir, dia dah bab ni solat jamaah kosong nanti ya. Kita musafir, kita singgah masjid. Kita memang niat nak jamaah lah sebab kita musafir. Dan kita lihat orang sedang jamaah dalam masjid. Dia balik pada kes tadi ni, kes yang kita cerita yang saya cerita tadi ni. Sunat bagi kita ikut jemaah yang ramai tadi. Habis dia semayang, kita sambunglah terus.
kita sambung mayang pula asar 2 rakaat, kita terus jamak. Yang penting kita niat jamak daripada perjalanan kita, memang aku nak jamak hari ni. Dan kebetulan sampai masjid orang senang jemaah, kita ikutlah sembahyang tu dulu. Memang orang sembahyang waktu zuhur, dia takkan sembahyang waktu lain sebab masjid kampung dia atau masjid kawasan taman perumahan dia. Kita ikut jemaah walaupun 4 rakaat, ikut je lah, pahala banyak. Jangan mengira sangat tuan-tuan. Kita buat mengira ni, ya Allah, kira sangat, lebih rakaat pun tak boleh, cukup-cukup je. Aduhai. Jadi maknanya kita buat ikut, lepas tu kita dia beri salam, kita bangkit tak jauh lah, sambung buat asar 2 rakaat. Qasran lillahi ta'ala, dapat dah. Dia mudah ya pun, cuma kadang-kadang orang tak tahu kan, rasa payah lah. Dia mudah ya. Nah, tak ada masalah pun. Balik pada sembahyang Jumaat. Ha. Masuk rakaat kedua. Jadi orang tu kena ulang. Kena tahu sembahyang tu. Yang mana tak faham? Sembahyang Jumaat. Ha. Dia masuk lewat. Masuk rakaat kedua. Kalau ikut tadi dia kata, hak jenis sengaja dia tak dapat. Dia rugi. Kena qada. Kalau dia nak qada, kalau dia nak qada. Sebab dia main lewat pun tak tahu pasal apa. Kalau dia gini, maknanya sekarang ni dia boleh masbuk dengan sebab tertentu. Maknanya kelewatan tu ada sebabnya. Tayar pancit ke apa semua, dia main-main tu, maka dia terus sambunglah. Dia habis salam tu dia sambung. Sebab itu benda yang dimaafkan. Ini cerita duduk sebelah masjid. Atau cerita memang dengar azan. Pendek kata masjid kita tak jam kan. Kalau kita lah masjid kita tak jam, yang main lewat siapa suruh? Dia saja main, lepas tu pula orang tengah, imam tengah baca, dia boleh relax, tungkat mutu, tak ada rasa nak lari ke apa, relax je. Boh kunci, tengok pula mutu okey tak okey, jalan. Orang dah nak rokok tu. Hak pasien tu pun ada tuan-tuan. Tak balik kau nak balik awal. Tak ada bagi salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bunyi mutu dah. Cepat sungguh dia. Imam tak ada habis rakaat salam kedua. Dengar dah hingga mutu balik. Cepat. Balik cukup cepat. Okey. Okey tuan-tuan, dah terlebih masa, kat lagi nak mengaji bab lain lagi. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu kita belajar hari ini, kita tanda tak, saya dah. Dan tiada hasil lah, kita sambung situ, dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah.